Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah di Istanbul, Republik Turki. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan semula Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah di Istanbul, Republik Turki iaitu Hagia Sophia Grand Mosque, Topkapi Palace Museum dan Dolmabahce Palace. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Hagia Sophia Grand Mosque. Hagia Sophia Grand Mosque merupakan struktur Byzantine yang penting di Istanbul dan salah sebuah monumen terkenal di dunia. Ia dibina pada abad ke-6 sebagai sebuah gereja. Setelah kedatangan Islam, bangunan tersebut ditambah dengan menara-menara dan inskripsi Islam dan seterusnya dijadikan sebagai masjid. Semasa zaman pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia dijadikan sebagai museum dan kemudiannya diumumkan sebagai masjid sekali lagi pada tahun 2020 oleh Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki. Keberangkatan baginda dialu-alukan oleh Mr. Osman Nak, Director of Culture, Registry and Museums. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya disembahkan penerangan mengenai sejarah dan latar belakang masjid berkenaan serta melihat sekitar kawasannya. Baginda juga menunaikan sembahyang sunat Tahiyatul Masjid. Terima kasih. Kabul buyurursanız arkadaşlar. Di Topkapi Palace Museum, keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Mr. Ilhan Kocaman, Deputy Executive Director of National Palaces. Kebawah Duli Yang Maha Mulia melawat beberapa tempat pameran termasuk galeri artifak suci Islam, hiasan dan senjata peperangan Islam serta tempat-tempat bekas kediaman utama dan ibu pejabat pentadbiran Kesultanan Kerajaan Uthmaniyah. Topkapi Palace Museum dibuka sebagai museum pada tahun 1924. Pada akhir lawatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Dolmabahce Palace. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Mr. Yasin Yildiz, Director of National Palaces. Kebawah Duli Yang Maha Mulia melihat secara lebih dekat mengenai sejarah bangunan tersebut sebagai istana gaya Eropah pertama di Istanbul yang telah dibina oleh Sultan Abdul Majid I pada abad ke-19.
Selesai lawatan-lawatan berkenaan ke bawah duli Yang Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat menaiki sebuah kapal pesiaran untuk menyusuri sekitar Selat Bosphorus. Juga hadir Tuan Yang Terutama Mustafa Varank, Minister of Industry and Technology, Republik Turkiye. Keberangkatan baginda ke tempat-tempat bersejarah tersebut antara lainnya memberikan peluang untuk mengeratkan hubungan antara rakyat kedua-dua buah negara melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan sosial, politik dan ekonomi Republik Turkiye yang kaya dalam kebudayaan, ketemadunan dan sejarah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Istanbul setelah selesai menamatkan keberangkatan negara ke Republik Turkiye. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Hadir di Grand Airport VVIP State Guest House Istanbul bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat Tuan Yang Terutama Mustafa Varank, Minister of Industry and Technology, Republik Turkiye. Juga hadir Tuan Yang Terutama Muhammad Syafiq bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Turkiye. Semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia, antara lainnya bertitah menyatakan bahawa baginda dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan ucapan takziah kepada rakyat Republik Turkiye atas terjadinya musibah gempa bumi baru-baru ini serta kesediaan negara Brunei Darussalam untuk menghulurkan bantuan. Baginda gembira atas kemajuan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye sekaligus mengalulukan kerjasama dalam bidang-bidang baharu di samping meneroka bersama peluang-peluang pelaburan. Oleh itu, hubungan ini berada dalam kedudukan yang baik untuk terus berkembang lebih kukuh lagi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mengadakan majlis perjumpaan empat mata dan mesyuarat dua hala bersama Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye dengan kedua-dua pemimpin membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye termasuk dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kebudayaan dan pertahanan. Di samping itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga di Anid Kabir iaitu Mausoleum Mustafa Kamal Atatürk, menghadiri majlis sambutan negara di Presidential Palace serta lawatan ke Turkish Aerospace Industries di Ankara. Manakala di Istanbul pula, baginda berangkat melawat beberapa tempat bersejarah seperti Hagia Sophia Grand Mosque, Topkapi Palace Museum dan Dolmabahce Palace serta menyusuri Selat Bosphorus. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga telah memeterai 5 dokumen perjanjian baharu dengan Kerajaan Republik Turkiye iaitu dalam perkara-perkara berkaitan arkib, pendidikan, pertahanan, kebudayaan dan juga perundingan dua hala. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Presiden Republik Rakyat China. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Turkiye lambang hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye. Detik-detik penting keberangkatan baginda melawat beberapa buah tempat bersejarah dimuatkan dalam sorotan hari ketiga dan keempat keberangkatan negara baginda ke Republik Turkiye.
Sir, how happy. So very successful, Excellency. We want to show today. Setakat bulan Januari hingga Februari 2023, 70 orang telah memeluk agama Islam di negara ini. Pagi tadi diadakan pengislaman bagi 9 ahli keluarga puak dusun yang berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdurruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengarah Dato' Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengarah Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Ketua Keluarga Awang Makri bin Bilai memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Makri bin Abdullah Bilai dan isterinya Dayang Rosni binti Banta kini dikenali sebagai Rosni binti Abdul Rahman Banta. Sementara 7 anak mereka memilih nama Islam masing-masing. Sejumlah RM102,350 disumbangkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kepada beberapa buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran dan rumah roboh serta 75 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Majlis penyampaian sumbangan diadakan petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara.
Sumbangan berjumlah RM81,400 bagi masjid, surau dan balai ibadah di seluruh negara ini untuk mengadakan majlis dan aktiviti takmir sepanjang bulan Ramadan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Sumbangan diterima oleh para imam dan pegawai masjid-masjid berkenaan. Terdahulu, sumbangan kewangan keseluruhannya berjumlah RM20,950 diserahkan kepada 6 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah dan rumah roboh di beberapa buah kampung di seluruh negara. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman, penolong pengarah urusan Agensi Pelaburan Brunei selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Bersempena memperingati sambutan ulang tahunnya yang ke-25, Brunei Gas Carrier BGC lewat petang kemarin mengadakan majlis kesyukuran dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Majlis diadakan di Masjid Al-Amiral Haji Mariam di Kampung Jurudo. Hadir Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir pengarah urusan BGC, Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu. BGC dengan kerjasama Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah juga mengadakan majlis khatam Al-Quran yang disertai oleh 25 pelajar institut berkenaan. Sambutan tersebut diadakan bagi menunjukkan sejauh mana BGC berkembang sebagai syarikat perkapalan dan kecemerlangan yang dicapainya dalam operasi perkapalan sepanjang 25 tahun perkhidmatannya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan perbezaan jantina dalam mengukur tingkat keimanan hambanya. Lelaki dan wanita adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing mempunyai tanggungjawab menyempurnakan fardu ain dan fardu kifayah. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Inovasi dan Teknologi untuk Kesaksamaan Jantina. Khutbah Jumaat juga menjelaskan mengenai kedudukan wanita sebelum dan setelah kedatangan Islam. Wanita dipandang sebagai komuniti kelas bawah. Namun setelah kedatangan Islam, wanita diberi imej baru. Martabat mereka diangkat dan hak mereka diberikan dengan sewajarnya. Yang dirahmati Allah, bagi menghargai dan meraihkan pencapaian para wanita di seluruh dunia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik, maka pada 8 Mac setiap tahun, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yakni PBB turut mengiktiraf sebagai tarikh sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Alhamdulillah, negara kita juga mengiktiraf sepenuhnya kepentingan peranan wanita dalam pembangunan sosio-ekonomi negara, di samping mengakui bahawa kesaksamaan hak dan pemerkasaan wanita. Oleh yang demikian, negara kita juga telah meraihkan sambutan Hari Wanita Antarabangsa dengan menekankan tentang inovasi dan perubahan teknologi dan pendidikan dalam era digital untuk mencapai kesaksamaan jantina dan pemerkasaan semua wanita, di samping menekankan kepentingan hak wanita dan gadis dalam ruang digital serta menangani keganasan berasaskan jantina dalam talian dan ICT. 168 anak yatim di Mukim Liang dan anak-anak kaki tangan Brunei LNG yang telah kembali ke rahmatullah menerima sumbangan dari Brunei LNG. Penyerahan sumbangan diadakan di Kelab Rekreasi Liang Lumon. Sumbangan diserahkan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blain, dan Haja Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talim, pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif Brunei LNG. Acara merupakan salah satu aktiviti Brunei LNG menjelang bulan Ramadan dan tahun ini yang dikendalikan oleh Badan Pekerja Muslim.
Persatuan Basmi Dadah Basmida dengan kerjasama Muslimah Masjid Al-Muhtadibilah pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Masjid Al-Muhtadibilah, Kampung Sungai Kebun. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali yang dipertua Persatuan Basmida. Majlis disertai oleh hampir 50 orang peserta. Majlis antara lain bertujuan untuk memotivasikan para ahlinya untuk sentiasa membaca dan cintakan Al-Quran. Aftercare Support Association AFSA pagi tadi mengadakan majlis penyerahan dan pelancaran bengkel cuci kereta Afsa. Majlis berlangsung di kawasan Sumbangsih Mulia Bribi, Gadong. Majlis disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Kapitan Lele Diraja, Datuk Paduka Awang Goh King Chin dan Datuk Paduka Awang Jack Ting, Penasihat Afsa. Dengan pelancaran bengkel cuci kereta tersebut, ia diharap akan dapat memberikan peluang pekerjaan dan sekaligus sebagai platform bagi melatih rakan seliaan yang di bawah seliaan dan pemantauan pihak Afsa. Persatuan Saintis Makmal Perubatan Brunei Darussalam BAMLS petang tadi mengadakan mesyuarat agung Dewi tahunan ke-10 di sebuah hotel di Berakas. Hadir Dr. Hajah Surita binti Haji Muhammad Taib, Pengarah Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dan Dr. Haji Osmali bin Haji Osman, Presiden BAMLS. Semasa mesyuarat tersebut, ahli Majlis Eksekutif baharu bagi tempoh 2023 hingga 2025 telah dipilih. BAMLS ditubuhkan pada Jun 1998 dan kini bilangan saintis makmal dalam bidang makmal perubatan telah meningkat kepada 225 orang. Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru petang tadi mengadakan majlis penghargaan dan penyampaian sijil bagi menghargai komitmen dan sokongan padu semua ahlinya yang ikut serta dalam perbarisan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kampung Kiulam. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datin Paduka Dang Haja Suraya Nuraida binti Abdullah yang dipertua penjuru. Majlis juga bertujuan untuk menanamkan semangat patriotik cintakan tanah air di samping mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan jururawat dari semua peringkat. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam petang tadi mengadakan projek titian kasih di bulan Syaban. Projek seumpamanya merupakan salah satu projek kemasyarakatan tahunan persatuan berkenaan. Pada projek kali ini, sebanyak 800 kontena bubur kacang diagihkan ke masjid-masjid dan stesen-stesen minyak di daerah Brunei dan Muara. Selain mendedahkan para ahlinya kepada budaya berkhidmat dengan masyarakat, projek seumpamanya juga bertujuan untuk memantapkan sifat jati diri, disiplin dan semangat kerja berpasukan melalui kegiatan amal dan kemasyarakatan. Dua lelaki warga negara Bangladesh didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Mereka didapati memiliki barang tegahan kastam semasa serbuan di Kampung Badas, Seria. Abdul Kadir berumur 40 tahun didenda RM26,400 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda kerana memiliki 33 karton rokok pelbagai jenama. Manakala Azadul berumur 34 tahun didapati memiliki 25 karton rokok dan didenda RM20,000 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Kelab bola sepak DPMM akan meneruskan saingan Liga Perdana Singapura 2023 malam ini menentang Balestier Khalsa. Perlawanan di Stadium Jalan Besar Singapura itu berlangsung bermula pukul 7.45 malam.
Kelab bola sepak di PMM menduduki kedudukan ke-7 Liga setakat ini, manakala Balestier Khalsa menghuni tangga kelima Liga. Bola sepak Liga Super Brunei 2023. Satu perlawanan berlangsung petang tadi. Dalam aksi yang berlangsung di Mini Stadium Tentera Udara, pasukan MSABDB tewas kepada MSPPDB dengan jaringan 0-1. Saingan diteruskan lagi malam ini menyaksikan BSRC FC menentang Kasuka FC di Padang BSRC. Sementara itu, saingan Liga Futsal Brunei 2023 juga diteruskan malam ini dengan 2 perlawanan. Di Dewan Serbaguna Kementerian Pertahanan menyaksikan pertemuan antara Kota Ranger FC menentang Arbisham FC. Sementara Kasuka Ar-Rauda akan bertemu GG Indra SC di Dewan Kompleks Sukan UBD.